Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan penguasa alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta mereka yang mengikuti baginda sehingga hari akhirat. Seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Al-Kuliah secara langsung pada petang ini bersama dengan 1 Mac 18 Rabiul Akhir 1434 Hijrah. Pada petang ini, Al-Kuliah bersama dengan seorang lagi guru yang tidak asing di pentas dakwah di tanah air. Saya tanpa membuang masa perkenalkan yang berbahagia, Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Sihat Datuk Alhamdulillah sihat. Jadi sidang penonton dan juga Datuk, dengan berita yang kita baru dapat tadi, mungkin kita mengambil kesempatan ini untuk mensedekahkan Al-Fatihah kepada 2 anggota keselamatan kita yang terbunuh semasa bertugas di Lahad Datu, dan diminta para penonton juga bersama-sama membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Amin. Semoga ahli keluarga kedua-dua yang terkorban ini tabah untuk menerima berita atau musibah ni. Baiklah sidang penonton, yang juga Datuk, kita mulakan dengan Al-Kuliah kita pada petang ini, pengenalan kepada topik kita. Yang saya faham, kafir tu saya faham lah Datuk. Kapur pun saya faham lah. Tapi kufur ni kadang-kadang kita terkeliru. Dan benda tu boleh berlaku dalam aktiviti harian kita. Mungkin Datuk boleh definisikan untuk kita semua. Silakan Datuk. Ya, terima kasih Cik Muhammad Fasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasrahu wala. Bila mana kita sebut soal kufur, mungkin kita sering dengar perkataan kufur, kita bisa sebut perkataan kufur. Untuk definisi, untuk lebih maklum perkataan ini, sebenarnya kita nak rujuk pada asal bahasa. Karena ulama-ulama dalam takrif kata perkataan, dia ambil pada masdar dia. Kufur berasal pada perkataan kafara. Itu asal pada segi bahasa. Kafara yukafiru kufuran, yang disebut kufur ataupun kafiran. Apa dia makna kafir? Atau apa makna kafara? Sebut sini asal maknanya ialah kafara itu satu perbuatan, satu perkataan menyembunyikan benda yang baik. Menyembunyikan yang baik itu adalah kafara. Semua yang baik keluar yang tak baik. Itu asal bahasanya. Tetapi di segi definisi istilah perkataan kafara, kufuran ini ialah diartikan kepada manusia bila mana manusia itu tak percaya Allah, dia tak percaya Rasul, maka itu namanya manusia yang kufur atau yang kita katakan kafir. Banyak Quran menyebut kafirin, kafirun. Di antaranya saya sebut seperti ayat firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 150 dan 151. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna ayattakhidhu bainallahi wa rasulih. Mana orang yang mengkufurkan, tak percaya Allah, tak percaya Rasul, maka orang ini kata Allah di akhir ayat satu-satunya, ulaika humul kafiruna haqqan. Ini orang-orang yang kafir yang sebenar-benarnya. Satu. Dan yang kedua, ulama-ulama dalam mentarifkan kafir juga, selain pada orang yang tak percaya kepada Allah, dia tak percaya Rasul, dia tak mau terima ajaran-ajaran yang dibuat oleh para Rasul sejak Nabi Adam lagi, itu jelas orang kafir. Satu. Dan yang kedua, ditarif juga itu orang-orang yang dah masuk Islam, dah terima Islam sebagai agama, ataupun dia masuk Islam, apabila dia lahir dalam Islam, tiba-tiba dia keluar daripada Islam. Sama ada dia cari agama lain ataupun dia kekal free thinker. Maka yang penting dia keluar dari Islam saja, yang kita namakan murtad, maka mereka juga dianggap orang yang kafir. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, kita rujuk dalam ayat 217. Allah sebut dengan auzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika bunnar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 217, yang bermaksud barang siapa yang murtad, artinya yang keluar pada Islam,
sama ada dia masuk agama lain ataupun dia tidak masuk agama lain, dia free thinker misalnya, maka Allah kata fayamut, tiba-tiba dia mati begitu, wa huwa kafir, dia adalah orang kafir. Maka orang ini kata Allah, faulaika, orang ini habita amalhum, habis segala kebaikan dia. Segala pahala semayang dia, pahala puasa, pahala dia habis. Dan disebut lagi sambungnya, wa ulaika benar akan masuk neraka, mereka kekal neraka selama-lamanya. Itu dinamakan golongan yang kafir. Okey. Kalau begitu, dalam banyak-banyak kafir ini, dia bagi dua tu. Orang yang kafir ada dua. Kadang-kadang disebut dari segi istilahnya ada kafir fasik, yang kedua kafir fujur. Apa dia kafir fasik? Itu kafir dalam Islam. Ada orang Islam yang kafir juga. Yang keduanya kafir fujur, kafir yang cakap tadi lah, yang luar daripada Islam, yang tak amat terima Islam, yang keluar daripada Islam. Jadi ada dua, yang pertama kafir fasik, kafir dalam Islam. Yang keduanya kafir fujur, kafir luar daripada Islam. Baik, dalam kafir yang fasik tadi ini, Islam tadi ini, Nabi sebut hadis qala Rasul al-farqu bainal kafir wal muslim tarik salah. Maknanya yang membezakan seorang kafir, yang kafir fasik tadi lah, dengan orang yang muslim ialah tinggal semayang. Jadinya orang tak semayang itu dinamakan kafir fasik, dinamakan kafir kufur tadi tu. Orang kita ni kita kata kufur tu, kita kata kufur dalam Islam satu. Orang tak semayang, siapa tak semayang saja, maka dinamakan dia adalah orang kafir. Tapi kafir fasik, kafir dalam Islam. Samalah juga orang yang mengingkari nikmat Tuhan. Orang dia dapat nikmat banyak, tak mau syukur pada Tuhan. Dia megah, riak, tak mau sembah Tuhan. Pun dinamakan kufur juga. Dinamakan kufur nikmat. Maka kalau begitu, kita kena tengok dalam kategori mana kita berada. Kalau kita dalam Islam, masih mengucap dia kalimah syahadat, cuma tak sembahyang, maka orang namakan kafir fasik. Mana kafir fasik itu mana kafir dalam Islam. Adapun kafir fujur, itulah kafir di luar Islam, sama ada dia tak menerima Islam ataupun yang keluar daripada Islam. Itulah pengertian awal yang dapat saya terangkan tentang pengertian kafir ataupun kufur yang kita akan bicarakan dalam insya-Allah. Terima kasih banyak Datuk. Betul luas sekali penjelasan dia. Yang kita nak persoalkan ni, kita di mana? Kita di mana? Kita di mana ni? Kalau dia kata saya ni semayang dah. Tapi dia belang-belang. Yang tu macam mana tu? Orang yang semayang berbelang-belang ni, dia kalau dia rajin dia buat. Dia malas dia tak buat, ya. Ataupun jemaat saja contohnya, jemaat saja. Dan lain tak ada. Ataupun mungkin datang Ramadan, masya-Allah tak pernah miss tarawih misalnya. Jadi orang ini sebenarnya bagi saya dia masih Islam, dia. Sebab seorang manusia selagi dia mengucap dua kalimah syahadat dan dia tidak membatalkan dia punya syahadah dia, maka tetap dia anggap sebagai seorang Islam walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Terkadang kita pernah dengar ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa orang yang bunuh diri misalnya kan. Ada kita dengar pendapat. Dia kata bila seorang bunuh diri maka dia ni kafir, jadi kafir, murtad. Saya kata kita tak boleh hukum dia murtad. Kita tak boleh hukum dia kafir luar Islam lah. Sebab dia masih mengucap dua kalimah syahadat. Bila seorang mengucap dua kalimah syahadat, dia masih Islam. Walaupun dia tak sembahyang. Itu saya katakan tadi. Yang membezakan kafir ini, kafir fasik tadi dengan Islam tadi, tak sembahyang. Bila tak sembahyang bukan berarti dia keluar Islam. Dia masih ada Islam. Orang tak sembahyang kalau mati, kita kena mandikan dia. Kita kena kapankan dia. Kita kena sembahyangkan dia. Kita kena umumkan dia. Tapi kalau betul kafir luar Islam, mana boleh. Sebab kafir luar Islam, kita haramkan. Haram mandikan dia. Haram dikapankan. Haram dikumikan kubur Islam. Itu kafir luar Islam. Tetapi kalau dia masih dalam Islam, dia masih mengucap dua kalimah syahadat, walaupun dia tak semayang, ataupun kadang-kadang aja semayang, kadang-kadang tak semayang, dia sebenarnya masih Islam. Cuma dia panggil dia kafir, dia panggil apa? Kafir fasik. Kafir dalam Islam. Itu dia saja. Orang fasik ni maknanya dalam Islam tapi masih buat dosa juga. Masih buat dosa. Jadi kalau begitu, kita tidak boleh tuduh, tak semayang ni kafir. Tak boleh cakap macam itulah. Tak boleh. Cuma dalam konteks ini kadang-kadang kita confuse. Kadang-kadang kita kata bila seorang tu buat benda yang syirik. Bila disebut pakai syirik, itu satu Encik Fasil. Sebab saya kadang-kadang pernah kata, bila syirik, dia jadi kafir. Sebab saya kata memang kalau lihat dalam amalan kita banyak benda-benda yang membawa kita kepada syirik. Tapi ingat, tak semua syirik itu kafir. Cuma ada syirik yang kafir. Contohnya kita katakan orang musyrikin. Siapa musyrikin? Musyrik itu orang syirik. Siapa orang syirik? Orang zaman Nabi, dia percaya ke Tuhan, tapi dia sembah patung. Ini nama musyrikin. Zaman Nabi itu, kalau kafirin lain. Kafirin memang dia tak mau terima Islam terus. Dia tak mau terima Islam, dia tak percaya Tuhan.
Tetapi yang ini dia percaya Tuhan. Dia percaya, tetapi dia sembah patung-patung. Dia kata, ma na'buduhum illa liqarrabuna ila Allah zulfa. Dalam Quran sebut, kami sembah patung-patung untuk menghampiri kami kepada Allah. Kami percaya Allah cuma sembah patung-patung untuk lebih menghampirkan diri. Maka mereka dinamakan musyrikin. Kafir lah. Tetapi kita lihat dalam konteks musyrik, ada benda-benda syirik tapi tak kafir. Contohnya, kalau kita percaya benda-benda yang khurafat, kadang orang kita minta maaf lah. Kadang-kadang dia nak pergi minang anak dan orang, tiba-tiba bewak lintas. Tu. Yang ni best. Tapi kita kena berhenti sekejap tu. Yang bab bewak ni kita kena sambung selepas daripada iklan. Silakan. Ya. وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. Alhamdulillah kembali bersama dalam Al-Kuliah bersama dengan yang bahagia Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz dan kita bincangkan tentang topik kufur. Baiklah Datuk, kita awal bulan 3 ni, tapi hujung bulan 3 ni memang musim orang berkahwin. Jadi kita sambunglah bincangkan Datuk tadi, macam mana rombongan ni bila nampak biawak boleh bawa kepada syirik. Silakan Datuk. Cuma saya nak bezakan dalam konteks ini, iaitu di antara syirik dengan kufur. Sebab saya kata kalau orang tu buat syirik, tak semestinya semua tu jadi kufur. Kalau syirik menduakan Allah, sembah patung-patung, itu mana dah tetaplah kufur dah. Tapi ada syirik yang tidak melibat kufur. Contoh macam cakap tadi lah. Ada orang Melayu kita ni bila nak pergi Minang contohnya, tiba-tiba tengah-tengah jalan bewak lintas. Dia percaya bewak, dia kata kita kalau pergi buat penat, buat sia-sia tadi mungkin orang tolak dengan kita. Sebelum kita dimalu kita balik. Dia balik. Maka dengan percaya alamat buruk ini, maka boleh jadi syirik tapi tak bawa kepada kufur. Sama lah seperti kita katakan kalau dia percaya macam tempat-tempat yang berpuaka atau tempat yang dianggap tahayul, atau pergi nak lalu situ, tok minta lalu sikit tok, yang minta izin tok mana bila kahwin nenek dia. Jadi dengan percaya begitu boleh bawa syirik. Tapi tak bawa kepada kufur. Itu beza. Jadi dia tak jatuhlah dia punya syahadah tu. Dia tak jatuh syahadah. Dia masih kekal syahadah dia, cuma berlaku syirik maknanya mungkin syirik tak besar macam kufur tadi lah. Tak rosak syahadah dia. Dia masih ada sebagai seorang Islam. Bila banyak kita bincang ni Datuk, saya nak tengok adakah kufur ni masih lagi dalam kelompok yang dikatakan kufur besar dan kufur kecil? Ya. Macam cakap tadi, sebenarnya bila kita cakap pasal kufur tadi, mungkin kadang-kadang orang kita ni bila sebut kufur, kufur nikmat, kata dia. Dia sebab orang kufur nikmat ni seolah-olah dia kata dia dapat nikmat tapi tak mensyukuri nikmat. Sepatutnya dia syukur kepada Allah. Macam mana nak bersyukur? Pertama sekali syukur dengan mulut. Kita kata alhamdulillah Allah kurnia kita. Yang kedua syukur di hati, ingat Allah selalu. Yang ketiga syukur dengan perbuatan, walaupun ulama atau sujud syukur. Tetapi sebenarnya sembahyang. Bersemayang tu orang tu dia berterima kasih kepada Allah. Tapi orang tak semayang, maka dia mana tak syukur pada Allah. Itu dia katakan kufur nikmat. Betul, kita kena faham dalam konteks kufur ini bukan bersyukur semua keluar pada Islam. Bahkan ada orang dalam Islam banyak orang kufur. Kufur pun khususnya kufur nikmat. Allah kurniakan nikmat, masya-Allah. Ya, nikmat fasil kita, Allah bagi nikmat kita, nikmat kesihatan, nikmat penglihatan, nikmat macam-macam nikmat lah. Kalau nak bilang Allah tahu in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah satu persatu tak boleh. Tapi kenapa tetap syukur kepada Allah? Itu soalannya. Ulama kata syukur tu terima kasih, ya semayang. Orang semayang tu orang berterima kasih. Kalau tak semayang tak terima kasih. Bila dia tak terima kasih, apa kufurkan dia? Bukan kufur luar Islam, kufur dalam Islam. Dia katakan kufur nikmat. Dosa besar jugalah maknanya. Ya. Jadi kalau misalnya kata anak memang Allah Taala dah bagi anak. Ya. Kan? Kemudian dimakinya pula anak tu. Masya-Allah. Kau ni kalau daripada kecil dulu macam ni lah tahu, baik jangan hidup. Adakah itu kufur juga Datuk? Dia sebenarnya memang kufur nikmat sebab anak itu nikmat Allah. Bahkan lebih hebat lagi kalau kita dapat dianugerah anak, bukan nikmat saja, begitu amanah. Nikmat dan amanah, dua benda tu. Yang pertama nikmat kita dapat anak, kadang ada orang kahwin tak dapat anak. Kesian kadang kahwin sampai 10 tahun, 20 tahun, suami tu setia. Dia tak terfikir nak kahwin seorang lagi. Bahagian tiba-tiba kita masya-Allah hari ni baru kahwin, baru 2 bulan kahwin, dah bunting pelamin kata orang ya. Itu bila sampai cukup lahir bulan, cukup bulan lahir, itu nikmat. Bahkan amanah. Nikmat dan amanah. Tiba-tiba dia maki hamunnya budak tu. Soalnya dia maki hamun kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu jangan sekali-kali kita maki hamun nikmat Allah. Jangan kita maki hamun nikmat Allah. Nak maki hamun udara, cuaca pun tak boleh. Panas Nabi sangat. kata la tasubbud dahr fa ana dahr. Nabi kata jangan kamu hamun masa. Jangan hamun cuaca, jangan hamun keadaan.
Ni celaka panas. Mari hujan, celaka hujan. Mari panas, celaka panas. Habis apa yang tak celakanya? Berarti seolah dia menyumpah tu sebab Allah tu. Nabi kata apa dalam hadis kursi, la tasubbuddar. Jangan sekali kau maki masa. Maki keadaan, maki cuaca. Sebab akulah basah itu kata Allah. Kalau kau maki masa, maki akulah. Kalau Allah bagi nikmat anak kita, masya-Allah dapat anak kemar pula tu. Dia hamunnya anak dia, berarti dia hamun nikmat Allah. Yang beri nikmat Allah. Berarti bila dia hamun Allah lah tu. Itu yang besar-besar tu. Ya. Allahu akbar. Semoga kita dijauhkan daripada sifat begitu. Mungkin kita tak sedar benda-benda macam ni kan. Dengan peringatan yang kita dapat hari ini, kita amalkanlah. Tapi Datuk, yang saya risaukan juga ni ialah perkara-perkara yang boleh menjatuhkan syahadah kita tanpa kita sedar. Ya. Sebab begini, Encik Fasilah, saya dalam konteks ini, bila mana kita seorang Islam, sama ada Islam kita ni Islam baka, Islam asal, kerana mak ayah kita Islam, maka secara automatik kita ni Islam. Sebab dalam di segi ulama-ulama mengatakan bahawa kalau seorang anak yang dilahir oleh mak bapa Islam, mak kita Islam, ayah kita Islam, tiba-tiba kita dibesarkan dalam suasana Islam, maka secara automatik kita Islam. Tetapi kalau anak-anak Islam dipelihara oleh orang bukan Islam, tiba-tiba sampai umur dia 20 tahun, dia nak balik pada keluarga Islam, dia kena mengucap dia kalimah syahadah. Sama juga orang yang bukan Islam, dia nak masuk Islam, dia kena mengucap dia kalimah syahadah. Jadi kita yang hidup dalam Islam, mak bapak Islam, dia besar dalam Islam, tak payah kita mengucap dia kalimah syahadah. Secara automatik kita Islam. Tapi ingat, jangan rosakkan syahadah kita. Itu satu-satunya. Bila kita rosak syahadah kita, berarti kita tak mengaku lagi Allah Tuhan kita, tak mengaku lagi Rasul itu sebagai utusan Allah, maka jadi kufur lah kita. Kufur apa? Terkeluar daripada Islam. Cuma bahaya hari ini kadang-kadang, kalau sebut Encik Fasil soalan tadi, bila kita cakap perkara-perkara yang membatalkan syahadah, banyak. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar bila mana kita sebut benda, kita buat sesuatu, kita laku sesuatu, tiba-tiba rosak syahadah kita. Bila rosak syahadah kita, berarti kita bukan lagi Islam. Bila kita bukan Islam, maknanya kafir lah. Sebab itulah saya tak tarik, kalau boleh izin saya sebut dia. Ulama menggariskan beberapa perkara. Kalau boleh kita beri perhatianlah sidang penonton di luar sana ya. Ini perkara-perkara yang boleh merosakkan syahadah kita. Kadang orang tak tahu. Pertama sekali contohnya ialah melakukan sesuatu yang terdapat nas yang menunjukkan sesuatu menjadi kufur. Kalau kita buat satu yang ada nas mengatakan jadi kufur kita. Contohnya, kadang-kadang kita minta maaf lah saya contoh. Kadang orang kita ni nampak? Mana bila buat macam apa kerti macam ni? Tu kata kadang-kadang pergi perbuatan. Kita tak sedar kadang kita pergi, ini kerja bukan Islam. Bila kita buat macam tu dengan niat macam itu, habis. Kadang-kadang kita bercakap, I bukan Islam. Contoh macam bulan puasa kan, bulan puasa contohnya. Mesti minta maaf lah saya cakap. Kadang-kadang kerana tak puasa, tiba-tiba dia tangkap. Dia nak mengelak pada kena tangkap. Tegur mengaku. Saya bukan Islam. Jadi bila disebut saya bukan Islam, dah bukan Islam. Dah murtad. Itu benda-benda yang melakukan sesuatu, menyebut sesuatu yang boleh terkeluar dari Islam. Itulah jadi kufur. Rosak syahadah dia. Yang kedua, contohnya seperti menafikan, mengingkari salah satu dari rukun-rukun iman. Kita tahu rukun iman itu ada 6. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam. Menafikan salah satu rukun iman. Percaya Allah, percaya Rasul, percaya kitab, percaya malaikat, percaya hari kiamat, percaya untuk 6 benda ni. Menafikan salah satu rukun ini, maka dia rusaklah syahadahnya dan dia jadi kafir, terkeluar daripada Islam. Yang ketiga, bertawakal kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Bertawakal, dia menyerah diri kepada yang lain daripada Allah. Pergi tawakal kepada patung ke, tawakal kepada benda lain. Itu yang tiga. Yang keempat apa dia? Di antaranya ialah menafikan nikmat itu daripada Allah. Kita dapat nikmat. Siapa yang beri nikmat kita? Sebenarnya Allah. Macam Qarun. Qarun itu memang dia kafir dah. Tapi bila orang tanya dia, Qarun, engkau tu kena terima kasih sebab kau banyak nikmat Allah bagi. Apa dia jawab? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Tu Qarun jawab tu. Dia kata, Qarun kata apa? Mana Tuhan bagi? Aku yang cari. Aku yang usaha sendiri dengan kebijaksanaan aku, dengan kepandaian aku, kenapa kau harta mana Tuhan bagi? Jadi dengan kufur nikmat ini habis. Kita dan keempat dah ni tu kita akan sambung lagi. Kita bagi laluan dulu kepada iklan. Silakan. سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تنحل به سلاما تما. Alhamdulillah ya Datuk, kita kembali bersama dalam Al-Qulah secara langsung. Tadi Datuk ada sebut tentang perkara yang keempat yang mendatangkan syahadah kita, menafikan nikmat dari Allah, yakin pada usaha sendiri. Seterusnya Datuk?
Sebenarnya masih banyak lagi benda yang boleh merosakkan syahadah kita, yang boleh menyebabkan menjadi kufur. Yang kelimanya yang saya nak sebut ni, yang kelimanya ialah bila mana kita mengiktiraf hak atau kuasa menghalal atau mengharamkan sesuatu itu selain daripada Allah. Sebab kuasa mengharam hanya Allah saja. So, kalau kita percaya lain, orang lain boleh mengharamkan, orang lain boleh menghalalkan, itu boleh rosak akidah kita. Baik, yang keenam ialah bila mana kita membenci atau kita menolak salah satu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah sama Al-Quran maupun hadis. Sebab kadang-kadang kita ada hukum yang kita benci. Misalnya kalau Allah kata dalam surah An-Nisa, di awal surah An-Nisa contohnya ayat 3 surah An-Nisa, Allah kata apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ini contohlah. Allah tak boleh kahwin 2, 3, 4 kan. Tapi kalau kita benci hukum ini, ada orang benci. Ada orang cuba nak menolak hukum ini, maka itu menjadi rosak akidah. Walaupun sebenarnya tak berkahwin lebih daripada satu. Tapi cuma dia benci hukum ini, tak suka hukum ini, bahkan dia nolak hukum ini, boleh jadi rosak akidah kita. Betul itu yang ketujuhnya ialah bila mana kita tidak tak percaya nas-nas yang terdapat khusus dalam Quran maupun hadis. Bila kita tolak nas-nas ini, habislah. Na'udzubillah. Kalau kita katakan, kita kata macam tu, tak ada ayat tentang judi. Macam kita kata tak ada ayat mengenai judi ke, mana ada ayat mengenai tutup kepala, tutup aurat misalnya kan. Ada orang menafikan. Dia orang kata mana ada hukum dan tak ada. Sama lah kita katakan semayang, mana ada semayang rukuk sujud. Dia semayang mana ada rukuk sujud. Sedangkan dalam hadis jelas-jelas sebut rokok ada sujud. Maka boleh rosak akidah kita, menjadi kufur kita. Baik, yang ke-8-nya ialah mengingkari dan menafikan salah satu di antara nama-nama Allah yang kita kata Asmaul Husna itu. Nama Allah 99. Kita nafi, kita tolak satu saja cukup. Boleh rosak akidah kita. Lepas tu yang ke-9-nya ialah mengingkari sifat-sifat kerusulan. Sebab Nabi kita ni ada sifat-sifat dia, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ada 4 sifat dia. Kalau kita tolak salah satu, kita menafikan, mengingkari juga boleh rosak akidah kita mengikut kata ulama. Lepas tu yang ke-10-nya ialah mengkafirkan seseorang yang tetap Islamnya. Ini yang bahaya ni. Dia sebab Nabi kata man qala akhi ya kafir, barang siapa kata pada saudara Islam tu kafir, faqad ba'a bi ahadum. Dalam apa bentuk alasan sekalipun. Alasan sekalipun. Dia tu sah Islam. Memang sah orang Islam. Masih ada mengucap di kalimah syahadat. Tiba-tiba kita kata dia kafir. Maka Nabi kata bila dia kafir, pergi pada orang itu atau balik pada dia. Na'udzubillah. Itu saya kata benda-benda boleh tak boleh main benda-benda macam ini. Tak boleh memainkan. Lagi yang ke-11-nya kita mempersembahkan ibadat. Kita melakukan sesuatu untuk lain daripada Allah. Kadang hari ini kita buat macam kita sembelih lembu, sembelih kerbau, kita sembah pada makhluk itu, pada jemalang, kita sembah satu pada bukan Allah lah. Kalau kita nak buat akikah, sembelih pun kerana Allah. Kita buat korban pun kerana Allah. Tiba-tiba sembelih lembu, sembelih kerbau bukan kerana Allah. Itu pun kata ulama boleh rosak akidah kita. Jadi yang akhir sekali, yang ke-12 ialah mengadakan hukum-hukum yang lain daripada hukum yang ditetapkan dalam Quran maupun hadis. Buat hukum lain. Na'udzubillah. Maka ini di antara 12 perkara yang kata ulama yang boleh merosakkan akidah kita. Bila rosak akidah kita, rosak syahadah kita, kita boleh menjadi kufur ataupun terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Yang ke-11 tu saya menarik sikit tu. Walaupun dia sembelih haiwan tu dengan bismillah. Tapi dipersembahkan ke laut. Orang kita kadang ancak ke, dia nak sebagai bersemah ke, mandi tolak bala ke. Itu yang takut kadang-kadang orang kita kadang-kadang tak sedar, tak perasan. Bila terpersembahkan ibadat, mempersembahkan pekerjaan, tak kira buat apa pula. Kita sembah pada lain daripada Allah. Ini untuk jemalang ke, ini untuk ini ke, ini untuk ini ke. Maka sebab tu kata na'udzubillah, boleh rosak akidah kita. Maka sebab tu apa yang kita nak buat, kita nama kita bismillahirrahmanirrahim kerana Allah, untuk Allah. Kita bertekadkan untuk makhluk-makhluk yang lain. Maka ini benda-benda yang saya rasa mungkin kita beri perhatian sikitlah. Bimbang dan takut bila nak rosak akidah kita, rosak syahadah kita, macam ayat sebaca tadilah. Orang Islam buat benda macam ni, dia jadi murtad, jadi kafir. Bila jadi kafir, sila rujuk ayat berapa? Itu ayat surah Al-Baqarah 217. Barang siapa dia murtad keluar dari Islam, Allah kata apa? Faulaika habitat a'mal, habis amalan dia. Habis pahala-pahala dia walaupun dia semayang, dia pergi haji, dia puasa, semua pahala habis. Akhir Allah kata apa? Fa'ulak sebenar. Orang masuk neraka, hum fiha khalidun, masuk kekal macam orang kafir juga. Na'udzubillah. Kemudian saya ada terlintas dalam bacaan saya tu, Rasulullah pernah bersabda bahawa kalau kita membunuh seorang Islam yang lain juga, kita adalah kufur.
Memang benar-benar kata ada orang kata bunuh satu kafir. Tapi sebenarnya kalau dalam soal pembunuhan ini yang disebut Al-Quran waman qatala mu'minan muta'ammidan. Dia tak kata kafir, fajazahu ada ganjar balasan dia. Kena diat ke, kena bunuh balas ke, dia tak kata bunuh tu kafir. Dia sebab bunuh dia pun kalau kita bunuh orang tanpa kebenaran tak sampai ke peringkat rosak syahadah kita. Cuma dia dianggap melakukan dosa besar. Sebab dalam hadis Nabi sebut qala Rasul ijtanibus sab'in mubiqat, jauhi kamu 7 perkara yang membinasakan. Nabi sebut tu. Yang pertama sekali asyirku billah. Syirik tadi itulah. Pertama sekali. Yang kedua ialah as-sihr. Terlibat dengan amal-amalan sihir. Dan yang ketiga qatlin nafs allati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa-jiwa tanpa kebenaran. Dia tak kata kafir. Dia kata ini merupakan benar yang dosa besar. Berarti orang yang membunuh walaupun dengan sengaja, dia tidak menjadi kafir selagi dia Islam. Cuma fajazauhu, mana balasannya, denda dia, kifarat dia, itu sebutlah sama ada merdeka seorang hamba ke, ataupun kalau dia waris dia merelakan mengizinkan bayar diat saja. Tapi kalau tidak, bunuh balas. Itu dia saja. Tapi tak membawa dia kepada kufur, tidak. Ya. Jadi ringkasnya dalam benda-benda yang kita buat, mungkin kita rasa adalah amalan nenek moyang, tradisi, tapi ada unsur-unsur khurafat dalam tu, boleh membawa pada kufur. Dia kalau kita libatkan dengan unsur-unsur khurafat dan kepercayaan, ya, kadang-kadang salah bukan salah kena bunuh tu. Salah kerana lihat percaya. Kita katakan hari ini ada orang bunuh anak. Kenapa? Kerana dia melibatkan kepercayaan ataupun diarah oleh makhluk ini ke makhluk ini terus bunuh. Ataupun terlibat dengan pemujaan. Kadang-kadang orang bunuh orang kerana melibatkan pemujaan misalnya. Dia nak ada amal-amal tertentu, maka dia pun bunuh. Maka salah bukan bunuh itu. Salah kerana kepercayaan dan amalan melibatkan makhluk yang khurafat ini. Itu yang salahnya. Silap-silap kerana percaya pada makhluk itu, rusak syahadah kerana percaya pada makhluk itu, bukan kerana disembelih. Sembelih orang ni kita katakan dulu banyak ceritakan orang mengamalkan amal-amalan, misalnya amalan perbomohan, sampai dia bunuh orang, bunuh anak, bunuh saudara, bunuh ahli-ahli kumpulan dia. Mata-mata kenapa? Kerana mesti kena buat begini. Salah, dia bukan kerana bunuh tak jadi kafir. Salah akidah itu. Dia percaya benda itulah bawa kepada kufur ataupun rosak syahadahnya. Na'udzubillah. Jadi antara yang Datuk sebutkan tadi tu, ada yang kita boleh kategorikan sebagai syirik yang tersembunyi. Ya, okey. Ya, betul. Sebab dalam Islam ni kadang-kadang kita tak perasan, ya. Syirik ni memang ada dua. Syirik khafi, yang keduanya syirik jali. Ada dua sebut syirik. Macam cakap tadi lah. Bila syirik jali, syirik jelas, itu macam kita menduakan Tuhan. Kita sembah Tuhan. Doktor sama tersembah patung-patung. Kita minta pada Tuhan. Doktor sama kita minta kepada busut, minta kepada benda-benda yang puaka. Itu kadang-kadang itu jelas. Tapi ada kadang-kadang syirik yang khafi, syirik itu sembunyi. Kadang-kadang orang katakan ini syirik kecil. Pernah Nabi sebut dalam sebuah hadis qala Rasul, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Cuba tengok. Nabi kata benda yang aku paling bimbang akan berlaku atas kamu selepas ketiadaan aku ni, yang aku paling bimbang sekali akan berlaku syirik kecil. Jadi zaman itu sahabat terkejut. Dia ingat syirik semua besar. Sebab syirik itu dosa besar. Rupanya ada Nabi kata syirik kecil. Sahabat tanya, masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Ar-riya. Rupanya itu yang Nabi bimbang sekali. Hari ini bila orang tu berlaku riya, itu syirik kecil. Bersyirik juga, tapi dia kecil. Apakah boleh rosak amal ibadat? Ya, dia rosakkan. Cuma dia kecil, tak macam syirik mengunjung untuk Allah, jangan menyembah patung-patung berhala. Syirik kecil seperti riak. Hari ini, Masya Allah, kadang-kadang saya nak sebut sini lah untuk makluman kita semua, untuk orang fasih juga. Kadang-kadang kita tak perasan, ya. Dalam ibadat kita buat hari ini pun ada unsur riak. Sembayang contohnya. Sepatut sembayang mana ada unsur riak. Tapi kita ni buat riak dalam sembayang. Contohnya, kita sembahyang di rumah sembahyang, insya-Allah orang lelaki, orang perempuan okeylah, semua sama aja. Dia orang perempuan ni masjid, rumah sama aja. Orang lelaki ni di rumah sembahyang pakai sengelit. Pakai sengelit, gulung kain dirusuk. Dia sokok tak pakai. Tapi bila dia pergi masjid, wah, dengan sorban dia, dengan jubah dia, apa bezanya? Apa beza? Kenapa di rumah pakai sengelit? Kenapa di masjid pakai jubah? Masjid orang nampak. Pasti orang. Bila kait dengan orang, itu namanya riak. Terkena kat saya kat tu. Kita tak kira lah. Yang kedua, cuba tengok kita kata kita buat sedekah. Kita derma, kita sedekah, kan? Itu memang ibadat. Tapi kalau kita sedekah, kita katalah kita buat cek RM5,000, RM10,000. Nak bagi RM10,000 je. Tapi cek yang kita buat tu besar pintu rumah.
Bila buat cek besar pintu rumah, nampak TV keluar, sok khabar keluar. Jadi ini sudah ada unsur riak. Bila unsur riak mana dah pahala tak dapat. Tapi takut-takutnya itu nama syirik kecil. Bila syirik kecil takut-takut amalan-amalan yang lain pun habis. Sebab Allah Subhanahu firman dia, a'udzu minasyaitonir rajim, la in asyraktum la yahbatanna amalukum wa la takunanna minal khasirin. Sadaqallahu azim. Kalau kamu terlibat dengan syirik, yang ulama kata termasuk syirik kecil. Bila kamu terlibat dengan syirik, la yahbatanna amaluka, akan terhapuslah semua pahala-pahala amalan kamu. Habis. Wala takunanna minal khasirin, akan tergolong pula orang yang rugi. Apa tak ruginya? Selama ni kita sedekah banyak, pelayang banyak, puasa banyak, dengan terlibat dengan syirik, habis semua pahala rentung. Sebab itu yang takut tu kita kata tadi tu. Kerana kita tak sedar yang kita ni terlibat dengan amalan-amalan yang syirik, walaupun syirik kecil. Ya, alhamdulillah jelas sekali itu Datuk. Semoga kita dapat jadikan panduan dalam kehidupan kita. Kita akan sambung lagi perbincangan ini selepas daripada kita berehat seketika. Silakan. وسلم سلاما تما على سيدنا محمد على سيدنا Alhamdulillah kita telah kembali bersama dalam Al-Kuliah dan sekarang kita dah di penghujung rancangan sebenarnya Datuk Ya. Tapi dalam kita sebut dalam perkara-perkara yang boleh menjatuhkan syahadah tadi. Ya. Ada kita ni dengan sifat manusia ni terlupa. Ya. Tak sengaja Datuk Ya. Tapi implikasinya besar. Tapi dalam kita melakukan dalam keadaan kita tak sedar dan tak sengaja itu macam mana Datuk? Sebab itulah saya sebut 12 perkara yang boleh merosak syahadah tadi, paling-paling tidak supaya kita berjaga-jaga dan berwaspada. Sebab bila mana rosak syahadah kita bakal orang Islam. Bila mana kita bukan Islam, maka kita dianggap sebagai kafir ataupun kufur. Ya. Kalau kufur dalam Islam tak apa, ini kufur terkeluar daripada Islam. Lebih bahaya lagi bila mana kita tak sedar. Yang kita buat benda-benda, misalnya kita katakan kita membenci hukum-hukum Tuhan. Jadi kita mengingkari hukum Tuhan, menolak nas-nas yang terdapat dalam hadis maupun Quran, kita dah jadi kafir. Ya. Tiba-tiba bila kita mati besok, mana ada orang tahu kita ni orang kafir? Ya, betul. Maka kita dimandikan, bila hukum kata haram dimandikan. Kita semayangkan, hukum kata haram semayangkan. Ditanam dari kubur orang Islam. Haram mengkebumi orang kafir di kubur orang Islam. Kalau kita tahu sah dia tu bukan Islam, wajib kena korek balik kubur dia. Sampai itu, maka sebab itulah sebagai kesimpulannya saya mengatakan kepada sidang penentu yang dirahmati Allah, tolonglah jaga akidah kita, jaga iman kita, jaga Islam kita, jangan tergelincir. Sebab kita pegang pada firman Allah, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Anda tetap agama itulah. Jangan rosak akidah, jangan tergelincir akidah kita. Tergelincir akidah kita, habis rosak semua amal ibadat kita. Besok akhirat kita masuk golongan orang yang rugi, tempat kita ialah neraka selama-lamanya. Maka sebab itu kena jaga akidah kita, jaga syahadah kita dan jaga Islam kita. Jangan kita buat cakap ikut suka. Jangan kita buat ikut suka. Dan soal agama bukan main-main, tak boleh main-main. Sebab benda ini bila melibat agama, sama ada perkataan, kadang-kadang perbuatan, kadang-kadang hati. Kadang-kadang terlintas was-was itu pun jaga sikit tu. Ni, Tuhan ada atau tidak? Tuhan ada atau tidak? Kadang-kadang lintasan itu. Kadang bila lintasan kita pegang. Tuhan ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau mati dalam keadaan begini, kita was-was, maka kita boleh rosak akidah kita. Maka sebab itulah, orang yang nak mati, kenapa ulama-ulama kata, husnuzan billah. Kita kena baik sangka dengan Allah. Pertama sekali. Baik sangka dengan Allah itu mana Allah memang wujud. Allah itu kuasa. Allah itu maha esa. Allah segala-galanya. Mudah-mudahan terpeliharalah syahadah kita, akidah kita dan Islam kita, insya-Allah. Ya. Jadi sebelum kita menutup tirai perbincangan Al-Kuliah ni Datuk, mungkin agaknya Datuk nak berkongsi sikit dengan penonton dan untuk saya. Apakah amalan dalam seharian kita ni untuk memastikan bahawa kita sentiasa menjaga akidah kita? Mungkin seperti lalu saya sebut tadi 12 perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Mungkin sidang penonton tak sempat nak catat dulu tadi. Maka sebab itu dalam kehidupan kita, selama apa yang kita buat, semayang kita, puasa kita, ibadat-ibadat kita, kita lakukan macam biasa. Bila soal agama, jangan cuba kita nak pertikaikan perbincangan kita bukan orang agama. Timbul masalah syak dalam benda ini kan, jangan simpan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Timbul benda yang was-was, syak, meragukan, tanyalah orang-orang yang arif. Yang arif menanya, tanya dia, jangan tersimpan di hati. Kalau simpan di hati kadang-kadang boleh membawa kita kepada
keburukan dan rosak diri kita. Tanya, Ustaz, saya gini syak lah ni. Kan gangguan lalu tanya saya ni, ada ke Tuhan, ada ke Tuhan, ada ke Tuhan. Besok bila mati, betul ke hidup balik? Itu dia hidup balik. Benda macam ni kadang-kadang kalau kita layan dia, boleh terjerumus kita kepada kerusakan akidah kita. Maka sebab itu peliharalah akidah kita, insya-Allah. Ya. Tapi Datuk, satu lagi yang biasanya dalam kehidupan kita ni, saya ni nak tahu lagi banyak dari Datuk ni, Datuk ni banyak ilmu ni. Bila kita berkata tentang kufur nikmat ni tu, kita biasa-biasa dengar lah, orang memberi kita merasa. Tapi bila orang memberi ni, kita selalu sangat nak petikaikan apa yang dia bagi. Contohnya lah pergi majlis kahwin kan. Bila balik topik yang pertamanya, makan tak sedap. Kemah panas. Apakah itu termasuk dalam kufur nikmat itu? Ya. Itu boleh jadi juga, boleh jadi. Sebenarnya memang kita ni, kita tak mensyukur nikmat bagi tidak ada qanaah. Itu qanaah tu penting tu. Sebab bila mana kita mengkufur nikmatnya, makan tak sedap kita komplain. Sebenarnya bila makan bukan soal tak sedap. Selagi kita boleh isi perut kita, boleh hidup, itu sudah nikmat. Soal sedap, tak sedap, kenyang ke tak kenyang, itu nikmat Allah. Sebab kita kena kata alhamdulillah. Sebab dalam konsep alhamdulillah ini bukan mesti makan kenyang. Kita nak makan sumat dah kenyang. Alhamdulillah. Bawa alhamdulillah. Kalau tak bunyi, itu kufur nikmat tu. Patutnya kita pergi makan nuri, sedap ke tak sedap ke, alhamdulillah, itu nikmat kita. Buat sini hari rezeki hari tak sedap. Sudahlah, jangan komplain dah. Apalah rumah tu tak sedap betul. Naik nak dah basi dah. Nasib nasi pula apa benda, kata biryani kita biryani apa benda, tak usah komplain. Itu silap. Kita masuk kumpulan orang yang kufur nikmat. Kita kata hari ini kita kata orang Melayu kata secupak tak jadi segantang kan. Betul lah, kalau nikmat kita dapat secupak bukan segantang, itu nikmat untuk kita, syukurlah. Kalau secupak tak dapat macam mana? Maka sebab tu orang kata secupak tak akan jadi segantang. Betul. Kalau Allah bagi kita nikmat secupak, itu nikmat, patut terima. Tapi dia buat nikmat tu, berarti itu juga termasuk dalam kufur nikmat Allah. Maka sebab itulah konteks ini, tengok Allah katanya, Nabi kata apa? Iza asabahu khairan syakar, wa iza asabahu khairan syarrun sabar. Konsep kita, bila dapat benda yang baik walaupun sikit, kita kena syukur. Bersyukur. Jangan tunggu banyak. Bila kita timpa musibat, walaupun sikit musibat, sabar. Konsep kita ialah dapat nikmat walaupun sikit, syukur. Alhamdulillah, nikmat saya secupak. Ini dah cupak. Batuk segantang lah. Duk buat apa? Ingat, siapa yang bagi nikmat itu? Allah. Dan tak kalau Allah bagi segantang hari itu, kalau Allah bagi entah speaker hari itu, entah lesak pergi lepas ke seberang sana, ke mana pergi, wallahu alam. Maka sebab itulah kita kena syukur nikmat. Syukur dan sentiasa bersangka baik dengan Allah SWT. Ya. Jadi terima kasih kepada yang bagi Datuk panjang lebar penjelasan tadi. Semoga kita dapat jadikan panduan dalam kehidupan kita. Bagi pihak penerbitan, terima kasih kepada sidang penonton yang mengikuti perbincangan kita pada petang ini. Sekali lagi terima kasih kepada yang Datuk, yang bagi Datuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslimah, berbahagialah, kau telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati.